Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Negara Arab dan seluruh dunia Islam terus mengecam tindakan pelampau sayap kanan Sweden Denmark membakar Al-Quran di ibu negara Sweden Stockholm. Rasmus Paludan, Ketua Parti Stramkurs, kini di bawah perlindungan polis, mendapat kebenaran daripada kerajaan untuk membakar senaskah Al-Quran di luar kedutaan Turki di Stockholm Sabtu lalu. Arab Saudi mengecam tindakan pihak berkuasa Sweden kerana membenarkan ahli politik sayap kanan itu membakar Al-Quran. Dalam satu kenyataannya, Kementerian Luar Arab Saudi menekankan pendirian tegas kerajaan yang menyeru terhadap kepentingan menyebarkan dialog, toleransi dan kewujudan bersama dan menolak kebencian serta ekstremisme. Kementerian Luar Mesir mengecam pembakaran Al-Quran sebagai perbuatan yang memalukan. Kementeriannya dalam satu kenyataan memberi amaran bahawa perbuatan memalukan itu membangkitkan kemarahan ratusan juta umat Islam di seluruh dunia. Qatar turut mengecam sekeras-kerasnya kebenaran Sweden membakar Al-Quran di luar kedutaan Turki di Stockholm. Kejadian kejam ini adalah satu tindakan menghasut dan provokasi serius terhadap perasaan lebih 2 bilion umat Islam di dunia, kata Kementerian Luar Qatar dalam satu kenyataan. Emirat Arab Bersatu atau UAE juga mengutuk insiden itu dan mengulangi penolakannya terhadap semua amalan yang bertujuan menjejaskan keselamatan dan kestabilan yang bertentangan dengan nilai dan prinsip manusia dan moral. Oman menyebut pembakaran Al-Quran sebagai tindakan provokasi terhadap perasaan umat Islam dan hasutan untuk keganasan dan kebencian oleh pelampau di Sweden. Menteri Luar Kuwait Sheikh Salam Abdullah Al-Jabir Al-Sabah mengecam pembakaran Al-Quran, berkata insiden itu mencederakan sentimen umat Islam di seluruh dunia dan menandakan provokasi yang serius. Iran juga menamakan pembakaran Al-Quran sebagai cubaan untuk mencetuskan kebencian dan keganasan terhadap umat Islam. Jordan menyertai paduan suara kecaman dan menekankan penolakan kerajaan terhadap tindakan ini yang menyemarakkan kebencian. Maghribi berkata ia terkejut dengan kebenaran Sweden membakar kitab suci Islam. Pakistan mengelar insiden itu sebagai tindakan Islamofobia yang tidak masuk akal dan provokatif yang menyakiti sensitiviti agama lebih 1.5 bilion umat Islam di seluruh dunia. Kementerian Luar Bangladesh mengecam tindakan menghina nilai-nilai suci umat Islam di seluruh dunia dengan bertopengkan kebebasan bersuara. Kementerian Luar dalam kerajaan sementara Taliban di Afghanistan juga dengan keras mengutuk pembakaran dan mencemarkan Al-Quran serta menggesa kerajaan Sweden untuk menghukum pelakunya. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC juga mengecam pembakaran Al-Quran sebagai tindakan provokatif yang mensasarkan umat Islam, menghina nilai-nilai suci mereka dan menjadi contoh membimbangkan mengenai Islamofobia dan meminta Sweden untuk menghukum mereka yang berada di belakang jenayah kebencian. Kementerian Luar Turki turut mengecam pembakaran kitab suci Islam di Stockholm sebagai serangan keji. Sebagai tindak balas kepada kebenaran Sweden untuk insiden itu, Ankara membatalkan lawatan Menteri Pertahanan Sweden Paul Johnson yang akan berkunjung ke Turki. Sekurang-kurangnya 3 orang terbunuh serta puluhan yang lain dikuatiri terperangkap selepas bangunan 4 tingkat runtuh di India, dipercayai kesan daripada gempa bumi di Nepal pada Selasa. Timbalan Ketua Menteri Uttar Pradesh Brajesh Pathak berkata kejadian yang mengorbankan 3 mangsa itu di utara bandar Lucknow di negeri Uttar Pradesh. Ketua Pengarah Polis Negeri berkata runtuhan itu dipercayai kesan daripada gempa bumi yang berlaku pada awal pagi Selasa. Dianggarkan seramai 30 hingga 35 orang terperangkap dalam runtuhan bangunan berkenaan, kata Ketua Pengarah Perisikan DGP Davendra Singh Chauhan kepada media. Ketika ini beliau berkata anggota polis pasukan tindak balas bencana kebangsaan sedang melakukan operasi mencari dan menyelamat mereka yang terperangkap di bawah runtuhan.
Sementara itu, Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath menerusi ciapan di Twitter mengarahkan semua hospital di negeri itu bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Seramai 11 orang maut dalam insiden tembakan besar-besaran di bandar yang kebanyakannya dihuni etnik Asia di Monterey Park, Selatan California, kata penguatkuasa undang-undang tempatan pada Sabtu. Detektif Sheriff daerah Los Angeles segera bertindak balas untuk membantu Jabatan Polis Monterey Park dengan siasatan membabitkan kes kematian akibat tembakan. Monterey Park, kira-kira 13 km di timur pusat bandar Los Angeles, adalah kawasan kepada sebilangan besar etnik Asia. Laporan memaklumkan tembakan itu berlaku di lokasi tarian sejam selepas perayaan Tahun Baru Cina. Puluhan ribu orang menghadiri perayaan itu pada awal hari berkenaan. Los Angeles Times memetik pemilik restoran berhampiran sebagai berkata bahawa orang ramai yang mencari perlindungan di premisnya memberitahu terdapat seorang lelaki dengan machine gun di kawasan itu. Polis sedang menyiasat sama ada cemburu atau pertikaian pribadi menjadi motif insiden tembakan pada malam sambutan Tahun Baru Cina yang mengorbankan 11 orang. Pada Sabtu lalu, Hu Chantran, 72 tahun, menggunakan pistol separa automatik dalam insiden amok di Monterey Park yang terletak di pinggir bandar Los Angeles dan membunuh lelaki dan wanita berusia antara 50 dan 70-an. Penembak kemudian memandu ke lokasi berlainan sebelum tindakan pantas seorang pemuda merampas senjata itu daripadanya, menghalang insiden lain daripada berlaku. Beberapa jam kemudian, Tran membunuh diri selepas polis menemui van putih miliknya. Jumlah korban dari Monterey Park, salah satu komuniti Asia terbesar di California, meningkat kepada 11 orang apabila salah seorang mangsa yang cedera dalam serangan itu meninggal dunia di hospital. Robot humanoid Boston Dynamics Atlas menunjukkan kemahiran baharu yang menakjubkan dalam video yang dikeluarkan oleh syarikat yang berpengkalan di Waltham, Massachusetts pada Selasa. Dalam video bertajuk Atlas Gets a Grip, Atlas melakukan gerakan baharu yang diilhamkan oleh tugas berkaitan industri dan pembinaan. Atlas menunjukkan keupayaan untuk mengambil dan mengalihkan objek dengan saiz, bahan dan berat yang berbeza sambil kekal seimbang. Untuk perlawanan akhir, Atlas melakukan flip berbilang paksi 540 darjah terbalik. Boston Dynamics berkata ini menambah asimetri kepada pergerakan robot, menjadikannya kemahiran yang lebih sukar daripada gerakan parkour yang dilakukan sebelum ini. Atlas berketinggian 5 kaki, berat 86 kg, mempunyai 28 sambungan hidrolik dan motor elektrik berkuasa bateri untuk pergerakan dan mempunyai 3 komputer on-board yang direka bentuk untuk digunakan sebagai alat penyelidikan dan pembangunan. Salji lebat dan angin kencang pada Rabu terus menjejaskan banyak bahagian di Jepun dengan keadaan ribut mengganggu beberapa sistem pengangkutan, memandangkan sebahagian besar negara itu kini berhadapan musim paling sejuk dalam tempoh sedekad. Pengendali kereta api di laluan utama mengurangkan kekerapan perkhidmatan atau menggantung semua operasi mereka, lapor Xinhua. East Japan Railway Company berkata syarikat itu menghentikan operasi kereta api Shinkansen antara beberapa stesen di laluan Yamagata dan menggantung operasi di sebahagian daripada perkhidmatan laluan Tohoku. Kedua-dua laluan kereta api Shinkansen iaitu Tokaido dan Sanyo pula mengalami kelewatan kerana kereta api laju itu akan bergerak lebih perlahan di beberapa bahagian disebabkan keadaan berfrost. Beberapa laluan lebuh raya dari Tohoku ke wilayah Kyushu juga ditutup dengan kemungkinan besar lebih banyak lagi laluan akan ditutup kerana diliputi salji. Jalan utama lain ditutup bagi membersihkan salji menurut Kementerian Pengangkutan. Japan Airlines dan All Nippon Airways juga berkata syarikat penerbangan itu merancang untuk membatalkan ratusan penerbangan dan meminta penumpang menyemak dan mengesahkan penerbangan mereka seawal mungkin. Agensi Meteorologi Jepun berkata beberapa bahagian di negara itu menyaksikan penurunan suhu keparas paling rendah dilihat dalam tempoh sedekad.
Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dalam rangka lawatan rasmi selama 2 hari ke Brunei di Istana Nurul Iman di Bandar Seri Begawan pada Rabu. Datuk Seri Anwar yang diiringi isterinya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, tiba di istana itu pada 11.05 pagi. Turut berangkat pada majlis menghadap itu ialah Raja Isteri Pangeran Anak Saleha, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Noor, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Datuk Raja Reza Raja Syahib Shah turut hadir. Datuk Seri Anwar kemudian mengadakan pertemuan empat mata dengan Sultan Hassanal Bolkiah. Perdana Menteri dan Sultan Brunei turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman atau MOU antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MAIDA dengan Agensi Pelaburan Brunei BIA. Delegasi Malaysia kemudian diraikan pada majlis persantapan rasmi oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Datuk Seri Anwar tiba di Brunei pada Selasa dan diberikan sambutan rasmi di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Kunjungan ini ialah lawatan rasmi keluar negara yang kedua beliau selepas dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada November tahun lepas. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.